أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Alhamdulillah Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana diberi ruang dan peluang untuk bersama-sama lagi dalam kelas pengajian akidah dan akhlak Islamiah. InsyaAllah pada hari ini saya akan membentangkan berkenaan dengan metod Al-Quran dalam menerapkan akidah. Pada minggu yang lepas kita dah belajar bab bahagian A yang terakhir dan ini adalah bahagian B. Bahagian A yang terakhir adalah berkenaan dengan bab akhlak ataupun adab. Jadi bahagian B ni kita ada satu je pengajian yang kita belajar iaitu berkenaan dengan Al-Quran, dalil Al-Quran. Dalam keyakinan kita mesti ada dalil. Mesti ada dalil. Kalau tak ada dalil, maka macam mana kita nak ada keyakinan kepada Islam itu sendiri. Baik. Kita masuk perbahasan tajuk kita. Okey, berkenaan dengan ayat Al-Quran dalam menerapkan akidah. Baik, yang pertama iaitu berkenaan dengan pembebasan akal daripada paksaan dan taklid. Okey, sebagaimana yang kita tahu, sebenarnya kita ni sebagai orang Islam maka kita perlu menuntut ilmu. Dan apabila kita menuntut ilmu maka wajiblah yang dituntut itu ilmu agama. Dan jadi dalam bab akidah, adakah boleh ditaklid? Maka tidak harus sebenarnya untuk bertaklid kerana akidah ini adalah keyakinan. Melainkan dalam bidang fiqh, bidang fiqh kita boleh bertaklid. Tetapi kalau bidang akidah ini adalah wajib, sebenarnya wajib untuk kita belajar dan kita kena ada akidah. Takkan kita nak mengucap dua kalimah syahadah disebabkan orang lain. Jadi kita mengucap dua kalimah syahadah tu atas keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu dia maksud keyakinan. Bukan dengan cara paksaan. Baik, Islam itu bersifat sejagat dan universal dalam seluruh aspek. Okay, boleh tengok muka surat 134. Kalau yang buku lama lah. Kalau buku baru saya kurang pasti, nanti boleh tengok. Islam itu bersifat sejagat dan universal dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Dalam arti kata lain, Islam bukan sekadar keyakinan semata-mata, namun begitu dalam masa yang sama ia juga meliputi amalan perundangan. Yang dimaksudkan dalam ayat ini, dalam petikan ini menunjukkan bahawa Islam itu bukan sekadar keyakinan semata-mata, tapi ia juga meliputi amalan perundangan dalam kehidupan seharian kita. Jadi Al-Quran juga mengiktiraf akal manusia untuk berfikir serta memahami konsep akidah. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Muhammad, fa'lam annahu la ilaha illallah. Oleh itu maka tetapkanlah pengetahuanmu dan keyakinanmu wahai Muhammad bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh faham sendiri berkenaan dengan akidah ini. Kita tidak diharuskan untuk bertaklid dalam bab akidah. Tetapi kalau dalam bidang fiqh tidak ada masalah sangat. Cuma bab akidah ni ada lebih kepada keyakinan di kita. Okey. Kedudukan akal dalam Islam. Kedudukan akal dalam Islam adalah sangat tinggi lah. Sangat tinggi. Kata Al-Imam Al-Ghazali. Ini boleh tengok dalam buku. Merupakan tempat atau bekas di mana ilmu berkembang. Jadi kedudukan Islam ini adalah satu tempat di mana ilmu itu berkembang. Sebab tu Al-Quran, apabila diturunkan Al-Quran tu dia sesuai sepanjang zaman. Al-Quran tu datang dengan sesuai sepanjang zaman. Boleh diikuti dari semasa ke semasa. Boleh berkembang, boleh terbina yang hukum-hukum fiqh yang baru dengan sebab Al-Quran yang kekal 1400 tahun yang dahulu. Okey. Tuntutan Islam supaya setiap individu yang belajar selaras dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, fas'alu ahli zikri in kuntum la ta'lamun. Jadi kedudukan akal yang ada dalam Islam ini sangat tinggi nilai dia. Bertanyalah kepada ahli zikri, orang-orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahuinya. Ini dalil yang selalu famous lah. Yang kalau penuntut ilmu ataupun orang yang bidang bukan ahli nak bercakap dengan kita, dia bercakap benda tu bukan bidang dia. Jadi nasihat kita kepada dia, fas'alu ahli zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang lebih tahu dalam bidang tu. Kalau kamu tak tahu, jangan memandai. Seperti yang ada di media sosial, belajar bidang lain tetapi terjun dalam bidang lain. Serang golongan-golongan tasawuf,
terang golongan-golongan yang bertarikat dan sebagainya. Memang betul kadang-kadang tarikat ini ada salahnya, tetapi salahnya itu bukan pada ilmunya, tetapi salah itu kepada orang yang membawa dan membawa ajarannya palsu. Baik, kemudian kita tengok sikit akal bukti keistimewaan manusia. Ya, akal ni Allah sebut dalam Al-Quran sebanyak 49 kali. Tu menunjukkan kelebihan ataupun Allah angkat darjat manusia ni berbanding dengan makhluk yang lain adalah dengan akal. Akal merupakan keistimewaan Allah kepada manusia sebagaimana firman Allah dalam surah At-Tin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Diciptakan telah kami ciptakan ciptakan manusia itu adalah dalam keadaan sebaik-baik kejadian. Kemudian Islam mencela perbuatan taklid dalam akidah, yakni manusia melakukan urusan agama secara membuta tuli. Jadi dalam bab akidah kita tidak digalakkanlah, kerana apa? Memang tak digalakkan langsung, tidak harus. Wajib untuk kita ada akidah pegangan kita dengan kita mengetahui diri kita, yakin dengan diri kita. Tak boleh main ikut-ikut orang dalam bab akidah. Jadi maksudkan dengan ikut orang tu macam mana? Maksud dia ikut orang ya. Orang cakap A je. Kalau orang tu bodoh dia ikut. Tapi kita berpegang dengan akidah ini dengan dalil. Dengan dalil yang dibawa oleh para ulama. Kita ikut, tetapi ikutan kita itu bukan bermakna ikut orang-orang jahil, tetapi ikut orang-orang ilmu. Kemudian akidah berpegang kepada dalil. Islam menyeru umat Islam agar berpegang dengan perkara yang berkaitan dengan akidah, keimanan atau ketuhanan, khususnya berdasarkan kepada dalil. Untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala boleh rujuk surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, wahai Muhammad, Allah itu esa, satu. Kemudian berfikir dan menganalisis alam nyata, rujuk surah An-Nur atau surah At-Tin atau surah Az-Zumar. Itu menunjukkan dalil-dalil lah. Tuan-tuan boleh tengok dalam muka surat 136. Ada dalil-dalil berkenaan dengan ayat Al-Quran yang minta manusia supaya berfikir, mengkaji alam ini. Konsep taklid dalam akidah. Konsep taklid ini bermaksud kita ambil atau mengikut pendapat orang lain tanpa mengetahui dalil ataupun hujahnya. Itu maksud dia taklid. Contoh dia paling senang dalam bidang fiqh ataupun dalam hukum fatwa. Kita tak tahu nak buat keluar hukum. Jadi kita ikut mufti. Itu dikira taklid. Ikutan. Kalau orang awam, ulama kata contoh. Ulama kata pokok haram. Contoh. Maka orang awam kata haram. Jadi bila orang lain tanya orang awam, sebab apa kamu kata rokok tu haram? Dia akan kata, dah mufti kata haram, misal rokok haram. Itu contohlah. Contoh. Baik, pegangan akidah berdasarkan taklid tidak mantap kerana didasari dengan ilmu. Jadi pegangan akidah ni berdasarkan taklid sebenarnya tak mantap. Kalau dia ikut buta je, tak ada dalil, tak ada apa, itu tidak digalakkan. Tidak digalakkan kerana dia akan mudah lolai ibarat lalang. Kena tiup angin, pergi belah kanan dia pergi. Pergi belah kiri dia pergi. Kemudian sesiapa yang mampu mengkaji, belajar serta mencari dalil, sedangkan ia sekadar beriman secara bertaklid, dikira berdosa. Jadi kalau tuan-tuan yang sedang belajar ni, tuan-tuan dikira wajib lah ke atas tuan-tuan untuk mencari dalil. Cari dalil. Sebab apa? Kalau tuan-tuan tak cari, kira berdosa. Tuan-tuan dah belajar dengan saya, jadi tuan-tuan kena belajar lah. Kena belajar ilmu agama ni. Jadi dalil dia senang. Tuan-tuan tengok surah Al-Ikhlas, itulah dalil dia. Qul huwallahu ahad. Katakan, wahai Muhammad, Allah itu huwa, itu majuk kepada Allah. Dia tu Allah adalah Esa. Jadi ulama berselisih pendapat tentang hukum taklid dalam akidah. Baik, dalam perselisihan pendapat tersebut,
Hukum taklid dalam akidah menurut jumhur tidak harus bertaklid, dan ini adalah pendapat yang kukuh. Hujah akidah perlu berdasarkan kepada ilmu dan dalil, bukan kesamaran. Jadi nak senang kata, memang diwajibkan atas kita untuk menuntut ilmu agama, terutamanya dalam bidang akidah, supaya kita tidak bertaklid. Tapi dalam hukum fiqh dia berbeza sikit. Menurut pendapat Az-Zahiri harus bertaklid dan iman mereka diterima. Jadi pendapat Az-Zahiri masih menerima lah, masih menerima taklid. Bukan kita kata salah bertaklid, tak. Tapi adalah lebih baik ikut kita ada akidah itu pegangan dengan dalil. Dengan dalil. Baik, peranan akal. Kita tengok sikit, kita laju-laju. Peranan akal iaitu membezakan antara benar dan batil. Jadi peranan akal ni sebenarnya dia ibarat neraca yang menimbang kebenaran atau kebatilan. Itu atas kita sendirilah yang menentukan. Kemudian menentukan tindakan seseorang. Jadi akal kita ni lah yang akan memandu kita. Kita nak buat apa, kita nak fikir apa, kita nak lakukan apa. Jadi terpulang kepada kita. Baik, seterusnya ialah berfikir tentang kejadian makhluk. Yang ni berfikir tentang kejadian makhluk, kejadian alam, supaya kita melihat kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya kita beriman dan keyakinan kita lebih kukuh kepada Allah. Baik, seterusnya meningkatkan amal dan iman. Iman dan amal seseorang supaya bahagia. Jadi apabila kita berfikir, kita beriman, maka dia akan menguatkan atau memberi kebahagiaan kita dalam beribadat dan sebagainya untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala nanti. Okey. Jadi saya rasa setakat tu sahaja untuk perbahasan berkenaan dengan bab taklid lah. Taklid. Jadi kesimpulan yang boleh kita buat, kita baca je muka surat sampai bab topik akal menyokong nas. Daripada mula awal bab bahagian B, pembebasan akal daripada perasaan dan taklid, kemudian sampai akal menyokong nas. Yang ni saja yang saya rasa penting lah. Cuma dia takkan masuk exam, tapi sekadar pengetahuan, kesimpulan. Maka apabila kita nak belajar bab akidah, adalah lebih baik kita dengan berdalil. Kena ada kefahaman kita, dalil kita, untuk kita faham bahawa ilmu agama ini bukan ikutan buta tuli, tetapi ikutan dengan hikmah dan ilmu. Jadi dalam bab akidah, begitulah konsepnya. Jadi saya rasa setakat tu dulu. Wallahu a'lam. Kita jumpa lagi pada lain masa, lain waktu, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.